Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini kerana dapat kita bersama di dalam satu majlis yang juga disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Yang moga-moga dengan kehadiran kita pada malam ini, Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Dan Allah melipatkan gandaan pahala kepada kita, sehinggalah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik, dan akhirnya ditempatkan di tempat yang paling terbaik, yakni syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syam, kamu telah diwajibkan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang pernah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun,
supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis qudsi bersabda Nabi SAW yang difirmankan oleh Allah, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin illa syam fahuwa li wa ana ajzi bihi au kama qala. Rawahu Imam Malik fi Kitabul Muwatta. Mafhum hadis, kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap kebaikan akan Allah berikan ganjaran sekurang-kurangnya, paling minimum, bi asyri amsalha, 10 darjat pahala, ila sab'i mi'ati di'fin, sehingga boleh mencapai kepada sab'i mi'ati di'fin, yakni 700 ganjaran pahala. Satu kebaikan kita buat, paling minimum Allah bagi 10. Dan sehingga boleh mencapai kepada 700 ganjaran pahala. Tapi Nabi kata, illa syam, melainkan puasa. Puasa tak masuk dalam ni. Kenapa? Fahuwa li, kata Allah. Maka puasa tu khas untuk aku. Wa ana ajzi bihi, maka akulah sendiri yang akan membalasnya. Maksudnya, pahala puasa Allah tak tetap berapa nilai. Kerana Allah nak bagi sendiri, tergantung atas seseorang hamba tu macam mana dia melaksanakan ibadah puasanya kepada Tuhannya. Baik. Puasa ni apa dia? Kita nak kena kenal dulu. Nanti kita akan cerita lebih kurang dia punya keberkatan dia. Puasa ni bukan datang daripada bahasa Arab. Sebab bahasa Arab mana ada huruf pa. Pa ni kan huruf Jawi kita, Melayu. Jadi sebenarnya puasa dalam bahasa Arab ialah saum ataupun syam. Dua-dua boleh belaka. Saum pun dia, syam pun dia. Cakap Melayu kita, puasa. Baik. Apa tu makna saum? Kita nak tengok apa tu sebenarnya yang dikatakan puasa. Saum tu maksudnya menahan. Seperti mana Allah pernah menyebut, berfirman di dalam surah Maryam ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Sadaqallahul azim, yang bermaksud inni nazartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku bernazar bagi Ar-Rahman, yakni Allah, dengan sauman, yakni makna sauman itu dengan makna menahan. Falan ukallimal yauma insiya, maka sekali-kali aku tidak akan berkata-kata pada hari itu dengan manusia, kepada manusia. Ayat ni cerita tentang Sayyidatuna Maryam. Sedia maklum, ringkas cerita, Sayyidatuna Maryam ni seorang perempuan yang amat solehah. Dia tak pernah bertemu dengan mana-mana lelaki. Kalau bertemu pun tidak, apatah lagi bersembang-sembang, berkata-kata, tidak. Melainkan ayah dia dan juga pakciknya Nabi Zakaria. Dia duduk dalam bilik kuat beribadat. Sehingga kan akhirnya Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh di dalam rahimnya. Itu yang kisah terlahirnya Nabi Isa alaihi salam. Bila Nabi Isa lahir, ada baby pegang. Jadi bila Siti Maryam bawa baby tu jalan keluar kampung dia, orang semua pakat kata, orang hina dia, kritik dia. Ingatkan bagus dia ni. Ingatkan solehah sangat. Tengok rupanya menggatai juga. Orang tuduh dia, fitnah dia sebab tengok dia bawa baby. Sebab dia tak pernah jumpa mana-mana lelaki. Tiba-tiba tahu-tahu ada baby. Jadi orang
hina dia, kritik dia. Orang fitnah dia. Kata ni anak siapa pula hang bawa ni? Orang tuduh dia begitu. Tapi Allah perintahkan kepada Maryam, Sayyidatuna Maryam, saum, kata Allah. Saum di sini bukan makna tak makan tak minum. Tapi saum di sini dengan makna menahan daripada berkata-kata. Allah kata mu jangan cakap apa-apa. Saum, tahan. Jangan cakap apa-apa. Apa pun orang kata, jangan balas. Jangan jawab, jangan apa. Kalau kita lah berada di tempat dia, kita tak buat jahat, tiba-tiba orang tuduh kita macam-macam fitnah. Mesti kita nak cakap, mesti kita nak bela diri kita, nak pertahan diri kita. Jadi Sayyidatuna Maryam ni manusia juga. Samalah perasaan dia. Dia nak cakap. Dia nak kata, aku tak tahu ni, tahu-tahu anak ni keluar. Aku tak buat apa-apa. Dia nak cakap gitu. Tapi Allah kata, saum. Tahan. Jangan cakap. Allah kata. Saum, itu yang datang ayat ni. Inni nazartu lirrahmani sauman. Kata dia. Yang kata ni Sayyidatuna Maryam, sesungguhnya aku bernazar bagi Allah yang bernama Ar-Rahman itu akan sauman, aku tahan. Sebab yakin beriman pada Allah, tahan diam. Nak cakap tapi tahan. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak sekali-kali berkata-kata pada hari itu dengan manusia. Tak cakap, dia tahan mulut dia. Dari sinilah makna sebenar ataupun makna yang lebih jelas dengan apa tu yang kita sebut sebagai saum. Yang ini dalam bahasa Arabnya saum, dalam bahasa Melayunya kita sebut puasa. Jadi makna puasa ni sebenarnya iaitu maknanya menahan diri daripada mengikut kehendak diri kita, kehendak hawa nafsu kita, kehendak apa yang kita nak, tapi menahan daripada kehendak diri dengan diubah kepada mengikut kepada kehendaknya Allah. Kehendak diri kita nak makan nak minum, kehendak diri kita nak buat macam-macam. Tapi bila saum, maknanya kita tahan kehendak diri kita dengan mentaati kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Allah suruh tahan, tak makan, tak minum. Tapi bukan semata-mata tak makan, tak minum. Nanti kita akan tengok seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang pembahagian orang yang berpuasa tu. InsyaAllah kalau sempatlah. Baik. Kemudian Ramadan tu pula sendiri. Ramadan ni perkataan dia ni, perkataan Ramadan ni, ataupun nama bulan Ramadan ni, dia datang sebelum Islam lagi. Bukan Nabi bagi nama. Memang orang Arab sendiri bagi nama. Lama dah dulu lagi. Tapi mengikut sejarahnya, salah satunya, kenapa dinamakan bulan yang kita nak sambut ni lah. Kenapa dinamakan Ramadan, diambil daripada perkataan asalnya Ramdak. Ramdak ni maknanya panas terik. Kerana bulan Ramadan bulan yang panas. Dan dalam banyak-banyak bulan, Allah pilih bulan Ramadan ini untuk kita melaksanakan ibadah puasa tadi. Tak makan, tak minum. Jadi sini maknanya apa? Padahal banyak lagi bulan lain ada. Bulan yang sejuk mungkin. Bulan yang hujan selalu turun ke mungkin. Bulan yang tak berapa panas lah. Allah boleh buat, Allah boleh pilih bulan tu. Tak, tapi dalam banyak-banyak bulan, Allah pilih bulan yang ramdak. Bulan yang panas terik. Kenapa? Ini kerana Allah nak menguji kita. Nak menguji keimanan. Sebab tu ada hadis sebut, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa dengan dua syarat, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dia mengira-ngira. Maksud mengira-ngira ni membanyak-banyakkan akan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik kepada Allah dengan beribadat dan sebagainya, berbanyak-banyak kan. Tapi syarat pertama imanan, kata Nabi. Maknanya dengan iman ni apa dia? Iman ni bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya percaya. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keyakinan dan kepercayaan dia kepada Allah. Sebab bila berkait dengan makan minum, di sana ada hasutan daripada iblis. Dia kata kena makan, jangan tak makan. Kalau tak makan kang gastrik,
tak makan kang sakit, tak makan kang mati. Tapi kita tak pernah dengar dalam catatan sejarah ada orang mati dek kerana puasa. Tak ada. Tapi setan iblis tu lah dia nak hasut kita. Macam derma ke? Setan duk hasut kita, jangan derma banyak-banyak, nanti hang susah, nanti hang miskin. Dalam catatan sejarah tak pernah ada orang jadi muflis dengan sebab kuat menderma. Malah lagi kuat dia menderma, lagi rezeki dia melimpah Allah. Lepas tu saya nak tanya lah, sama-sama kita renung. Yang ramai-ramai terlantar di katil hospital tu sebab kurang makan ke sebab banyak makan? Nah, sebenarnya bukan sebab kurang makan, tapi sebab banyak makan. Kencing manis, sebab apa jadi kencing manis? Banyak makan benda manis? Gula tinggi. Sebab apa yang jadi jantung tersumbat, saluran darah tersumbat, jadi tekanan darah tinggi? Sebab banyak makan benda berlemak dan sebagainya, akhirnya dia tersumbat di dalam saluran darah. Sebab tu formula ataupun kaedah yang paling terbaik untuk kita sihat tubuh badan ialah dengan mengamalkan berpuasa. Tu mujur Allah syariatkan ke atas kita, kutiba alaikumussyam. Kita Allah wajibkan puasa. Andai katalah Ramadan ni Allah tak wajibkan puasa, sunat-sunat aja, silat-silat kita pilih tak puasa. Dalil ni puasa Rejab dengan Syakban. Puasa tu tak wajib, sunat. Berapa ramai sangat yang puasa Isnin, Khamis, berapa ramai sangat yang puasa. Kan? Kita pilih lebih nak banyak ke makan. Tak apa, tak ada masalah lah. Sebab dia barang sunat saja. Tapi andai kata kita membayangkan kalau Ramadan ni pun Allah tak wajibkan, nescaya mungkin kebanyakan kita tak puasa lah. Bila tak puasa, agak-agak macam mana bahagian usus kita? Macam mana bahagian kesihatan badan kita? Lepas tu Islam bukan semata-mata solat sahaja. Tapi Islam ni sampai mendidik kepada menjaga kesihatan tubuh badan. Salah satunya iaitulah dengan disyariatkan Allah ke atas kita, kutiba alaikumussyam. Aku wajibkan ke atas kamu berpuasa. Bak kata Tok Guru kami, dengan berpuasa bulan Ramadan, ada masa gak perut kita ni rehat. Kalau tak, makan aje lah kita. Pah makan. Orang Melayu ni pula, pantang ada majlis, mesti ada makan. Tak apalah bahagian nak nyambut orang, kita buat kenduri dan sebagainya. Tapi, adanya dengan wajib berpuasa ni, makna ada juga bahagian rest, bahagian rehat kita punya tubuh, khususnya bahagian perut. Itu Allah yang maha bijaksana. Kan? Allah buat terbaik dah untuk kita. Tinggal lagi kita taat dan ikut. Ada juga ulama yang mengatakan dia kesesuaian dinamakan Ramadan kerana bulan itu diambil daripada perkataan yarmidu. Yakni yarmidu dzunub. Yarmidu artinya hentam ataupun menghancurkan. Az-zunub artinya dosa. Jadi dikatakan bulan Ramadan ialah bulan yarmidu dzunub. Bulan kita nak hancurkan dosa. Dosa kita banyak. Kan? Waktu-waktu lain susah. Sebab hasutan iblis kuat. Kan? Hawa nafsu lagi kuat. Tapi main bulan Ramadan, iblis Allah ikat. Satu musuh kita lemah dah, dia Allah ikat dia. Jadi hasutannya jadi lemah. Kemudian ditambah pula dengan sebab kita berpuasa, nafsu kita dapat ditundukkan. Sebab nafsu ni dia akan ditundukkan dengan berlapar. Mana-mana baca kitab-kitab tasawuf. Sama ada kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Al-Imamul Ghazali, ataupun Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, hikam dia. Semua ulama sufi, ulama tasawuf kata nak tunduk nafsu dengan lapar. Mana lapar tu puasa? Dengan mengurangkan makan. Sehingga kan kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dia kata berlapar itu sebagai satu ibadah. Kalau kita berlapar kerana Allah. Bukan berlapar sebab nak diet. Tak berlapar kerana Allah jadi ibadah. Maksud jadi ibadah boleh pahala. Dengan sebab berlapar. Kita biasa dengar orang kata makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang tak?
Tapi kaedah sebenar yang diajar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, makanlah tapi jangan sampai kenyang. Bukan makan sebelum kenyang. Makan tu jangan sampai kenyang. Makan dah tapi lapar lagi. Dia makan dah tapi masih lagi duduk dalam makam lapar. Makan tu sekadar jangan sampai jadi tak ada tenaga langsung. Tapi walaupun dah makan, lapar lagi. Itu. Kita makan sampai kenyang. Tak, makan masih lagi lapar. Itu orang yang terbaik. Sebab bila lapar je kedudukan kita, maka nafsu kita pun sentiasa menjadi lemah. Itu kelebihan bulan Ramadan. Jadi bila Allah buat bulan Ramadan ni kita berlapar, nafsu lemah. Betul, Allah tambah pula dengan diikatkan iblis. Jadi kekuatan musuh tu dah sangat-sangat lemah. Tinggal lagi kekuatan yang datang daripada diri kita sendiri. Nak tahu siapa kita sebenar, bulan Ramadan. Kalau masih lagi kita lemah dalam melaksanakan ibadah pada Allah, jangan salahkan setan dengan nafsu dah. Diri kita sendiri dah tu. Kita yang sebenarnya bermasalah. Kita sebenarnya yang bermalas-malasan. Sebab ni Allah dah bantu dah ni. Jadi jadikan bulan Ramadan bulan yarmiduz dzunub, bulan yang betul-betul kita nak hentam segala, nak pecahkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Nabi sendiri perintah puasa ni pada tahun kedua hijrah pada bulan Syakban. Masuk tahun kedua hijrah ni, lepas Nabi hijrah tahun kedua lepas tu. 2 tahun selepas Nabi hijrah baru turun ayat Al-Baqarah 183 yang kita baca tadi. Allah perintahkan untuk puasa. Perintah tu turun masa bulan Syakban, tapi bukan bulan Syakban tu puasa, Ramadan nanti. Allah suruh puasa. Dan tahun yang sama, bulan yang sama, Allah perintahkan umat Islam pada ketika itu untuk melaksanakan jihad. Berlakulah Badar Kubra pada 17 Ramadan. Tu benda-benda bersejarah. Nabi SAW sendiri sempat bertemu dengan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 9 kali sahaja. 9 kali. Dan kebanyakannya semuanya 29 hari. Tak cukup 30, tak kena. Kerana tengok anak bulan tu dah keluar. Cuma sekali sahaja Nabi dapat berpuasa genap selama 30 hari. Baik. Kemudian kita nak tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata yanqasimu saumu ila thalathati aqsam. Makna dia berpuasa itu terbahagi kepada 3 makam ataupun 3 jenis, 3 kedudukan orang yang berpuasa ni. Kita tengok kita ni duduk tang mana. Yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali saumul umumi. Saumul umumi maknanya puasa umum ataupun puasa orang awam. Orang awam. Puasa orang awam ni macam mana kata Imam Ghazali? Wa huwa saumu anil muftirati al-mubtilati lisaum. Mereka sekadar berpuasa menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Atau ringkas ceritanya, mereka puasa setakat tak makan, tak minum. Tapi ngumpat je. Ngutuk orang je, maki orang je, tengok maksiat, tengok tak. Buat benda dosa, buat juga. Yang ni namanya puasa orang awam. Dia cuma tak makan, tak minum. Sebab itu, batal puasa ni ada 2. Satu, batal ibadah puasa tu sendiri. Batal puasa menyebabkan kita kena qada, kena ganti balik puasa. Satu lagi batal, dia tak membatalkan ibadah puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Dia tak wajib qada sebab puasa dia hari tu sah. Tak wajib qada, tapi pahala tak dapat. Ni rugi ya? Kan? Berapa lama dah kalau kita duduk makan puasa umum ni, puasa orang awam ni, setakat tahan lapar dahaga, tapi jahat gak mulut. Kan? Ngatakan orang dan sebagainya. Akhirnya pahala puasa kita batal. Puasa ya cukup, tapi tak ada pahala ni. Sedangkan Allah sebut tadi, kita baca tadi hadis kursi tadi kan.
Kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Allah setiap kebaikan Allah nak bagi 10 darjat. Kan? Ila sab'i mi'ati difin, sampai 700. Tapi Allah kata illa syam, melainkan puasa. Kenapa melainkan puasa? Sebab Allah kata nak fahuwali, kerana puasa itu adalah untuk aku. Puasa tu untuk aku. Ana ajzibihi, maka aku sendiri nak bagi pada dia. Jadi maknanya Allah nak bagi pahala puasa ni lebih pada 700. Sebab Allah kata paling minimum 10, paling tinggi boleh pergi 700. Tapi main dengan puasa, aku bagi ikut kehendak aku. Bila ikut kehendak, lebih pada tu. Tiba-tiba puasa-puasa, pahala tak dapat. Rugi sangat. Sebab Allah nak gandakan. Apa yang kata puasa ni fahuwali adalah untuk Allah? Sebab ibadah-ibadah lain, dia nampak. Ibadah puasa ni tak nampak. Ibadah lain nampak. Contoh, semayang nampaklah dia berdiri, rukuk, sujud, nampak jelas terang. Apa lagi? Bayar zakat pun nampak. Dia salam orang tu, hangguk kepala. Bayar zakat tu. Kan, pagi-pagi raya, nampak tu dia bayar zakat. Kan, pergi haji lagi nampak, balik kepala watak, bawa balik air zam-zam. Bawa balik tasbih, minyak wangi. Dan yang gimana? Buat haji tu. Kan, ataupun umrah dan sebagainya. Baca Quran nampak. Pegang Quran tu, baca. Kadang siap dengan bunyi lagi, suara pun kita dengar. Tapi puasa nampak tang mana? Puasa. Kalau bulan Ramadan, yelah kita tahu semuanya puasa. Contoh macam puasa sunat. Siapa yang tahu dia puasa sunat? Melainkan kalau dia lah cerita. Tapi kalau dia tak cerita, tak ada siapa tahu dia tu puasa. Sebab ibadah puasa tu ibadah yang tak nampak oleh manusia. Tapi siapa nampak? Yang nampak hanya Allah. Allah saja nampak. Sebab tu puasa boleh menjadi ibadah yang paling ikhlas. Tapi dengan syarat tadi, imanan. Dia boleh jadi ibadah yang paling ikhlas. Sebab apa paling ikhlas? Susah nak riak. Kenapa susah nak riak? Sebab orang tak tahu. Hanya Allah je tahu. Tapi digatai tangan, dibagi tahu juga. Lah kali timbul lah riak. Contoh macam puasa sunat kan. Waktu dia hantar dekat WhatsApp grup masjid. Geng-geng masjid. Kan? Dia hantar WhatsApp grup. Dia kata petang lagi nak buka apa Dia buat tanya gitu. Dia tanya nak buka apa. Lantakmu lah nak buka apa. Nak makan sepanjang hidup nak apa. Kan? Tapi yang dia buat tanya sebab apa? Sebab apa buat tanya? Supaya lagi orang kata hang puasa. Mula dia kata dah lah puasa gitu-gitu. Puasa sunat gitu ya. Ada kat 8 tahun dah gini. Haba amman surah, jadi debu yang berterbangan. Tak terpakai. Habis macam tu saja. Sebab apa? Mula nak tunjuk kat orang yang dia tu bagus. Tak payahlah. Kita puasa cukup Allah tahu dah. Sebab ni Allah kata, aku nak bagi berapa banyak ikut pada Allah. Ikut pergantungan sejauh mana keikhlasan dia, ibadah puasa yang dilaksanakan kepada Allah. Lagi tinggi ikhlas dia, lagi tinggilah Allah akan beri ganjaran pahala yang berlipat-lipat kali ganda pada dia. Itu puasa darjat pertama, puasa saumul umum. Kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh. Jangan duk tang ni lah. Berapa tahun dah kita duk tang umum ni. Puasa orang awam ni setakat tahan lapar dah ke. Tapi benda-benda maksiat masih jalan. Adab-adab pun masih tak cantik. Tak mahu. Kita nak pergi yang kedua. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, peringkat atau darjat puasa orang yang up sikit, tinggi sikit, iaitu namanya saumul khusus. Atau gelarannya puasa orang khawas. Khawas ni maksudnya orang khas, orang pilihan, terpilih. Ini tinggi sikit lah makam dia. Ini makam warak-warak sikit, soleh-soleh. Tak apa, kita cubalah. Mana tahu dapat. InsyaAllah. Apa dia puasa dia macam mana? Kata Imam Ghazali, wahwa saumu anil ma'asi. Mereka itu berpuasa, mereka itu dengan menahan diri daripada melakukan ma'asi. Apa tu ma'asi? Maksiat. Betul, kena betulkan juga pahaman kita. Kita ni kadang-kadang menyempitkan pemahaman bahawa maksiat tu sekadar zina. Tak.
Apa saja yang dikatakan perbuatan itu dosa, itulah maksiat. Apa saja. Bukan setakat zina, bukan setakat minum arak, bukan setakat main judi, tak. Meninggalkan solat, maksiat. Maksiat sebab dia mendatangkan dosa. Meninggalkan pengajian fardu ain pun adalah satu maksiat. Sebab apa? Dengan tak pergi mengaji fardu ain, itu adalah satu dosa. Sebab hadisnya jelas. Hadis riwayat Imam Bukhari pula lagi. Hadis sahih. Nabi kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu. Wajib atas tiap-tiap orang Islam. Mana ilmunya? Ilmu fardu ain, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Berapa ramai orang meninggalkan perkara ni. Dia marah orang pakai seluar pendek sebab tak tutup aurat. Apa nak jadi, dia kata. Nampak habis lutut aurat terbuka. Dia tengok perempuan tak tudung, marah. Hoi, apa dia ni? Bukan erti nak tudung kepala, dia kata. Marah orang. Orang tikar nombor ekor, dia marah. Apa nak jadilah orang Islam kita hari ni. Judi je tahu. Dia tengok orang minum arak, dia marah. Mabuk minum arak. Yang dia tak mengaji kuliah, dia tak nampak benda tu salah. Dengan dia tak menghadiri majlis ilmu, kelas-kelas fardu ain, dia sudah dikira berdosa. Bukan kecil, besar dosa. Ni ramai kita abai. Awak tak kisah. Sehingga kan dalam hadis yang lain, Nabi kata, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam kepada amal. Sembahyang ni amal ke ilmu? Sembahyang amal. Dan sehingga Nabi kata ilmu itu imam kepada amal, maknanya ilmu lebih ke depan daripada amal. Amal contohnya solat, mana ilmu lebih utama daripada solat. Suatu sebenarnya boleh dilewatkan sedikit solat isyak kerana memberi laluan kepada majlis ilmu. Kerana ilmu itu imam, amal itu jemaahnya, pengikutnya. Tak? Boleh. Sebab apa? Sebab ilmu itu imam. Malah Allah sebut dalam Al-Baqarah. Cuba tengok ayat Al-Baqarah. Ayat depan lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah kata. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang bertakwa itu, ialah orang-orang yang percaya kepada perkara-perkara ghaib. Lepas tu baru Allah sebut wa yuqimunas shalah. Dan mereka mendirikan solat. Kenapa Allah sebut solat nombor 2? Nombor 1 Allah sebut orang yang percaya kepada perkara-perkara ghaib. Maksud percaya kepada perkara ghaib, mana nak dapat percaya tu? Kalau dengan tak mengaji. Dengan mengaji kita jadi beriman, jadi yakin kepada perkara-perkara yang ghaib. Perkara ghaib ni apa dia? 2 makna perkara ghaib. Iaitu yang pertama, perkara ghaib, perkara yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Mata kita ni tak pernah tengok. Tak pernah tengok, dengar saja. Dipanggil sam'iyat, perkara yang didengari. Yang kedua, makna perkara ghaib, perkara yang tak boleh terjangkau di akal fikiran kita. Sepakar mana pun dia PhD 18 kali, dia tak boleh fikir perkara ghaib tu. Tak boleh fikir. Dia fikir pun tak setepat dengan yang sebenar. Contoh, syurga neraka. Siapa kita pernah tengok syurga neraka? Nak fikir tentang syurga neraka, kita pun tak boleh nak fikir. Kalau kita bayangkan pun, kita baca kitab macam mana nak, baca hadis, cerita tentang apa yang ada dalam syurga, kita pun bayang. Apa kita bayang tak setepat dengan yang sebenar. Nah, itu maksud perkara ghaib. Jadi nak boleh faham perkara-perkara ghaib, nak jadi beriman dan nak jadi percaya kepada perkara ghaib, mesti dengan jalan menuntut ilmu. Belajar dalam kuliah-kuliah baru faham apa tu syurga. Ni kita belajar. Kenapa tuan-tuan semayang? Dia kata saya semayang sebab nak boleh pahala. Dan mana pahala? Pahala tu perkara ghaib lah. Sebab kita tak nampak macam mana yang dikatakan pahala tu. Jadi dengan percaya-percaya ni, itulah namanya ilmu. Baru Allah sebut wa yuqimunas shalah. Baru sebut mereka mendirikan solat. Yang jadi hari ni, minta maaf cakap, sembahyangnya bagus, ilmunya kosong. Sembahyang, ibadah, tapi ilmu tak ada. Yang tu yang menyebabkan kita khawatir ibadahnya jadi tak sah. Takut-takut ibadahnya tak jadi elok, tak sempurna. Sama macam dalam bab
puasa. Time Ramadan semua pakat puasa. Tapi kita mengaji tak perkara-perkara, contohnya perkara yang membatalkan puasa apa dia, adab-adab berpuasa apa dia. Itu kena tahu. Baru bila kita dengan ilmunya, baru kita melaksanakan dengan sebaik habis. Sebaik mungkin. Jadi orang yang puasa khawas ni wahwa somu anil ma'asi. Mereka berpuasa dengan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara ma'asi, yakni perkara-perkara dosa. Buat dosa ni ke mana pergi? Kalau kita buat dosa, tempat dia neraka lah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dia bagi kaedah macam mana kita nak boleh selamat daripada masuk ke dalam neraka. Ulama ni pakar. Kita hari ni duk nampak tu, geng PhD nampak hebat, profesor, doktor. Pada ulama silam, lagi dahsyat. Macam mana mereka fikir tau. Sampai mereka keluarkan macam-macam formula dan kaedah untuk kita. Tapi kita tak nak pakai. Kita kata ni kitab lapuk, kitab turas, kitab pondok, nipih-nipih je. Kertas pun mudah koyak. Enak? Jadi orang pandang lekeh ni lah. Jangan pandang ke kertasnya, pandang apa yang dibahas di dalamnya. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia kata, kamu jaga 7 anggota kamu, maka dengan menjaga 7 anggota ni, kamu akan selamat daripada 7 pintu neraka. Sebab Syekh Daud sebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj, waktu Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi ditunjukkan neraka itu ada 7 pintunya. Ada 7 pintu neraka. Maka nak boleh selamat ke 7 pintu, Syekh Abdul Qadir ajar kita jaga 7 anggota. Kerana siapa yang tak menjaga 7 anggota ni, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kerana anggota itu. Kerana perbuatan dosa yang berlaku ke atas anggota. Dia akan tengok anggota tu, kita akan cerita. Cumanya sebelum tu saya nak bawa pesanan yang saya mampu kongsikan. Pesan Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Dia pesan ke kami, dia kata jadikan satu amalan, jangan tinggal. Setiap kali lepas solat, walaupun kita semayang seorang diri ke apa ke, kita singgah rakaat, lepas habis solat, baca doa, Allahumma ajirna minan nar. Baca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Jangan kurang daripada 7. Baca 7 kali. Kata Syekh, dengan baca 7 kali itu, setiap sekali kita baca, lintaskan di hati, membayangkan kita minta lepas daripada 1 pintu neraka. Jadi dengan baca 7 kali, 7 pintu neraka kita minta lepas. Sebab makna Allahumma ajirna minan nar tu, makna dia, ya Allah, lepaskan aku daripada api neraka. Dalam riwayat lain sebut, bila kita baca doa ni, api neraka berkata kepada Allah, ya Allah, lepaskan Polan bin si Polan daripada saya. Kita doa. Habis mayang, walaupun mungkin kita tak sempat nak wirid-wirid panjang, tapi 7 ni tak boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Setiap satu tu kita bayang. Sekali kita baca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan aku daripada neraka pintu yang pertama. Lepas tu baca ya Allahumma ajirna minan nar, selamatkan aku daripada pintu neraka yang kedua. Sampailah yang ke-7. Moga-moga Allah makbul permintaan kita, kita selamat daripada 7 pintu neraka. Kita ni orang awam, orang yang lemah ibadatnya, apatah lagi lemah imannya, kita kena buat amalan tu biar berlambak-lambak banyak-banyak. Sebab Tok Guru saya buat contoh, kalau orang tera, orang pandai, dia pandai manah, dia sekali manah pun tepat dah kena dekat bulat tu, dekat aim tengah tu, kena situ. Kita ni manah tak pandai. Nak letak manah dekat dia punya tempat manah pun kita tak kerti. Terkiar-kiar. Nak tarik pun tak kerti. Sekali-sekali lepas, 1 bulat pun tak kena. Lajak ke depan, lajak ke belakang tu. Kita manah. Tapi kata Tok Guru, kalau 100 kali kita manah, takkan 1 pun tak kena. Kalau orang hebat, tak payah sampai 100 kali pun kena. Begitu juga doa kita ni. Permintaan kita pada Allah. Mungkin orang alim, orang warak-warak, wali-wali Allah, sekali doa, Allah terima tu, Allah ambil terus doa dia.
Macam kita ni, sekali tu mungkin tak kena lagi. Kena banyak-banyak. Sebab tu amalan ni kalau boleh jangan tinggal. Setiap 5 waktu sembahyang buat. Start pada hari ni buat. Sampailah akhir hayat kita. Moga-moga dalam banyak-banyak kita minta tadi, salah satunya kena. Kena-kena, Allah makbul, 7 pintu neraka kita selamat. Tapi itu dari segi hakikatnya. Dari sudut kita bergantung harap dengan Allah. Tapi dari segi syariatnya kena ada juga. Apa usaha daripada kita pula? Kena ada. Tak boleh semata-mata doa Allahumma ajirna minan nar, lepas tu keluar gitika nombor ekor. Tak jadi. Doa dah. Kemudian tindakan daripada kita sendiri sebagai bentuk usaha sebagai hamba. Kena apa kena buat. Maka kata Syekh, kena jaga 7 anggota ni. Mana 7 anggota ni? Yang pertama mata. Jaga mata yakni dengan makna menundukkan pandangan. Jangan tengok benda yang diharamkan. Walaupun dengan tak sengaja kita kalih cepat-cepat. Orang tak pakai tudung apa kalih. Jangan duk biar tengok, duk usah lagi. Nanti mata kita ni bermasalah lah. Takut-takut kita masuk neraka Allah kerana sebab dosa mata. Jaga mata. Yang pertama. Yang kedua, telinga. Masuk jaga telinga, jaga pendengaran kita. Bulan Ramadan ni tak salah tengok TV berkerak-kerak. Banyakkan tutup je lah TV tu. Melainkan nak tengok ceramah-ceramah agama tak apa. Buka kat YouTube ke apa nak dengar kuliah-kuliah, atau kalau nak hiburan sikit, bahagian qasidah, nasyid-nasyid, selawat-selawat, ada apa. Benda yang bukan-bukan lagu-lagu rock jiwang apa, tak salah. Nak ingat nostalgia, tak payahlah nostalgia apa. Jaga telinga. Umpatan-umpatan orang-orang nak cakap umpat, kita dengar gaya ni nak kutuk orang, bingkah bangun. Bagi alasan pi lah, minta saya ada kerja sikit. Kita bingkah bangun. Jaga telinga kita. Yang ketiga, jaga mulut. Mulut artinya percakapan. Apa yang kita ucapkan. Bukan bulan Ramadan, kita mungkin jenis ramah sangat, banyak cakap. Masuk bulan Ramadan, lebih banyak jadi pendiam. Jangan banyak cakap. Cakap bila perlu sahaja. Kalau nak cakap juga, lebih baik membaca Al-Quran atau berzikir. Kalau tak larat nak baca Quran, mungkin baca Quran ni, mungkin ada yang letih tak larat. Kurang-kurang tak larat Quran pun zikir. Allah. Subhanallah. Pelan-pelan tak apa. Jangan kalut nak laju-laju nak gimana. Kan? InsyaAllah. Itu yang ke, berapa tadi? Berapa dah? 3. Jaga mulut. Kan? Yang keempat, jaga tangan. Anggota tangan. Jangan pegang atau capai atau sentuh perkara yang diharamkan Allah. Perempuan ke apa, bukan bini kita. Jaga perkara-perkara tu. Sensitif. InsyaAllah. Jaga tangan kita. Banyakkan pegang benda-benda yang baik. Pegang Quran. Quran ni pegang dia pun boleh pahala. Walau tak baca lagi. Pegang saja pun boleh pahala. Pegang Quran. Pegang tangan ulama, salam. Ni semua perkara-perkara yang baik. Yang kelima, jaga kaki. Masuk jaga kaki, maknanya jaga ke mana kaki tu melangkah. Kaki tu nak pergi mana? Jaga. Ditalakan ke mana arah kaki tu. Kalau tempat tu tak perlu, tak usah. Kalau nak pergi bazar Ramadan, tulis siap-siap kat lift nak beli apa. Jangan banyak sangat. Cakap 2-3. Kata Tok Guru, jangan nak buka puasa tu macam nak balas makan. Jangan. Jadi kita buka puasa ni kadang-kadang macam minum petang, kata Tok Guru. Macam biasa, makan lebih kurang 1 lauk ke jadilah. Kalau nak yang lauk, kalau nak makan kuih-kuih je, 2 jenis lauk, 2 jenis kuih pun tak apa dah. Tak usah banyak-banyak. Kan? Ni. Jaga kaki kita nak pergi bazar tu, tulis siap-siap nak beli apa. Sebab kalau tak tulis, jadi melalut. Kita akan jadi lama-lama sana. Di pasar-pasar ni, Nabi sendiri kata banyaknya setan-setan. Maksud ke Nabi tu maknanya dosa banyak di sana. Sebab berkumpul orang ramai, jadi macam-macam dosa. Ya nak? Kan COVID pun boleh kena bila dah ramai sangat. Jadi, jaga kaki kita. Nak pergi, jaga. Itu tempat tu taklah sampai tahap haram. Apatah lagi tempat yang haram, lagi jangan melangkah ke sana. Itu yang ke-5. Yang ke-6, jaga perut. Maksud jaga perut iaitu jaga makanan yang masuk dalam perut.
Jadi nak jaga makanan yang masuk dalam perut, pesan Tok Guru kami, 3 perkara kena jaga. Yang pertama, makanan yang kita makan, pastikan ia halal, lagi taib, lagi baik. Maksud halal, memang bukan makanan yang haram. Yang kita tak syak, ragu-ragu. Yang kita yakin ia halal. Nak beli ayam ke apa ke, pastikan orang tu kita kenal lah. Dia ni memang jaga makanan itu daripada sumber yang halal. Kita ambil makanan yang halal. Pastikan ia halal. Tak? Yang kedua, taib, yang baik. Mana makanan tu mendatangkan kesihatan yang baik buat kita. Dah tahu kita kecil manis, tiba juga barang manis, itu mana bukan taib. Nak makanan yang baik untuk kesihatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan siapa kita ambil makanan tu, kata Tok Guru. Mana kita beli makanan tu daripada tangan siapa? Jaga. Jangan ambil makanan atau beli makanan daripada tangan mereka yang fasik kepada Allah. Terang-terang tengok dia tak pakai tudung, tak sah lah. Alah Ustaz, kalau yang pakai tudung pun belum tentu solat. Benda tak nampak, jangan ukur. Kita tak tahu kat rumah dia solat tak solat, kita tak tahu. Tapi benda yang nampak, kita boleh ukur. Kita nampak dia bertudung, kita husnuzan, sangka baik. Mungkin dia ni orang jaga semayang, kita beli makanan daripada dia. Walaupun mungkin mahal sikit, walaupun mungkin tak berapa sedap. Itu lebih berkat. Bukanlah makanan orang yang tak pakai tudung tu jadi haram, tak. Tapi masalah barakah, keberkatan. Kita takut. Kata Tok Guru, kalau dia dengan Allah pun dia tidak amanah, apatah lagi dengan makanan. Kita kena jaga. Kalau dengan Allah pun dia tak amanah, Allah suruh pakai tudung, dia tak pakai tudung. Kalau dengan Allah pun dia tak amanah, apatah lagi dengan makanan. Maka kita jaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan siapa kita makan. Ni, dengan siapa kita berbuka puasa tu, dengan siapa. Kalau boleh, berbuka puasalah bersama orang-orang yang soleh, orang yang baik-baik, warak-warak. Moga-moga kesolehannya tertompang kat kita. Orang yang warak-warak, ulama-ulama, tok-tok guru, makanannya sedikit-sedikit sahaja. Jadi bila kita buka puasa dengan kita jadi berjangkit, makan sikit. Kalau kita makan jenis orang pelahap, dengan kita jadi pelahap. Jadi ini cara nak didik supaya ibadah Ramadan kita jadi ibadah yang terbaik tahun ni, insya-Allah. Itu yang ke-6. Yang terakhir, 7 anggota tadi, iaitu menjaga kemaluan. Mana menjaga kemaluan ini? Muru'ah kita, marwah jaga. Jaga, jangan mengelinjang tak tentu bukan. Kalau bukan bulan Ramadan, kita memang suka jerit-jerit kot. Nampak kawan lalu, gitu. Tapi bulan Ramadan, Nabi pesan tak sah. Nabi tak suka orang jerit-jerit. Jadi jangan nak buat gaya macam-macam tak puasa. Jerit-jerit sana dah. Nak panggil, biar dekat-dekat panggil. Biar gaya tu ada gaya cantik, gaya adab. Nampak seolah-olah macam orang berpuasa. Gaya tu nampak. Ni macam tak puasa je, jerit sana, jerit sini, tak cantik. Jadi ini adalah puasa orang khusus. Yang terakhir, peringkat puasa tadi, yang puasa yang peringkat paling tinggi, iaitu saumu khususil khawas. Puasa orang yang khusus di dalam khusus. Ini paling tinggilah. Saya terus terang cakap, saya tak boleh sampai. Kalau nak sampai pun tak tahu, mungkin lambat lagi kot. Tapi kalau tuan-tuan boleh sampai, silakan. Sebab ini puasa para wali. Wali-walinya Allah. Macam mana mereka berpuasa? Kata Al-Imam Al-Ghazali, wahwa saumu amma siwallah. Mereka berpuasa dengan tak ingat selain daripada Allah. Puasa dia ingat Allah je. Kalau dia ingat lain daripada Allah, puasa dia dianggap batal bagi mereka ni. Ingat lain, dia ingat dunia ke apa ke, habis, batal puasa. Payah. Dah lah batal puasa, sebut dalam kitab-kitab. Mereka denda pula diri mereka bila dah batal tu. Mereka denda wajib qada selama setahun. Sehari batal, qada setahun. Jam. Kalau kita nak tiru gaya yang ini, lepas sahur batal dah kita. Lepas sahur tengok telefon, tengok duit bantuan dah masuk belum. Ingat dunia dah situ. Dia ingat dunia batal dah. Ini puasa wali-wali Allah. Dia takkan ingat dunia. Dia ingat Allah aja dalam hati dia. Yang ni payahlah. Tapi inilah paling tinggi sekali makam. Memang tinggi makam lah. Sebab dalam ingatan dia Allah semata-mata. Tapi tak mustahil kalau Allah nak bagi kat kita. Tinggal lagi kita kena usahalah.
Tapi paling-paling tidak kita dapat nombor 2 pun jadi saumul khusus tadi. Jaga 7 anggota. Itu pun dah jadi hamba Allah yang baik. Mana tahu kita pun jaga benda ni, Allah angkat makam kita sehingga kita mendapat puasa khawasul khawas. Puasa macam para wali. Jadi kekasihnya. InsyaAllah. Jadi moga-moga dengan pengakhiran majlis ilmu kita pada malam ni menjadi satu, orang cakap apa, keazaman. Sebelum kita masuk Ramadan ni, kita tanam azam daripada hari ni. Daripada sekarang, aku nak jadikan Ramadan kali ni Ramadan yang pecah rekod. Pecah rekod kita sendiri. Apa maksud pecah rekod? Kali ni aku buat all out. Sungguh-sungguh aku buat all out. Kata Ustaz Syahul Hamid dalam satu ceramah dia saya dengar. Dia kata orang dulu-dulu sebelum masuk Ramadan, mereka pulun cari duit sikit. Bulan Rejab, bulan Syakban, mereka kerja lebih. Nah, sampai buat overtime ke apa ke, buat cari duit lebih. Sebab apa? Sebab bila masuk Ramadan, mereka berhenti kerja. Bukan berhenti terus, nak tangguh sekejap kerja dia. Kalau yang meniaga, berhenti sekejap meniaga dia. Nah, sebab apa? Sebab nak pulun ibadah. Sebab bulan ni sahaja, Allah gandakan pahala berlipat-lipat kali ganda. Nak dapat mana lagi? Inilah peluang kita. Nah, kita nak hapuskan dosa, kita nak tingkatkan pahala. Sebab mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. Mana kita nak tahu, kita buat yang terbaik. InsyaAllah. Jadi saya doakan tuan-tuan, tuan-tuan doakan saya. Moga-moga sama-sama kita dapat melalui bulan Ramadan ni yang paling terbaik yang kita mampu buat. Walaupun mungkin yang lepas-lepas tu tak apa nak cantik, tapi kali ni kita tanam buat cantik-cantik. Mana tahu mati, sekurang-kurang ada satu amalan yang kita nak persembahkan pada Allah. Amalan yang paling cantik untuk dihadapkan pada Allah. Ni amalan banyak, tapi nak persembah pada Allah, semuanya cedera. Tak cantik lah. Tapi kalau paling tidak pun yang lain tak cantik, yang ni kita pastikan betul-betul cantik kita buat. InsyaAllah. Jadi kita buat yang terbaik. InsyaAllah. Moga-moga kita menjadi hamba Allah yang dipilih olehnya, menjadi kekasihnya. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa rikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.